Seorang pemuda terkejut selepas menyangka patung yang terdampar di beting pasir Sungai Kampung Tajing, Kuala Berang, Terengganu rupa-rupanya mayat pegawai tadbir negeri bahagian pengambilan tanah Pejabat Tanah Kuala Terengganu. Mangsa Wan Harif Rafani, Wan muda 35 tahun dilaporkan hilang sejak Jumaat 14 Februari lalu. Sebaik menerima laporan, Jawatan Bomba dan Penyelamat bergegas ke lokasi kejadian. Mayat mangsa dibawa ke bilik mayat Hospital Daerah Hulu Terengganu sebelum dipindahkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ untuk bedah siasat. Saksi Muhammad Razi Hazami, 27 tahun, menemui objek yang disangkakan patung itu sejak 2 hari lalu ketika sedang memancing. Sebelum ni orang kata apa dah 2 hari lepas. Ada dah ingatkan patung gitu Hari ni orang mai dekat sebab dia boleh beralih ke kan. Mai dekat tengok banyak. Repot boleh sebab ada report dah kereta ada dengar tu kereta. Tubuh dia macam mana keadaan tubuh? Tubuh dia air banyak dah lah tapi gelembung besar dah pula dah. Suasana hiba menjelubungi perkarangan bilik mayat Hospital Kuala Terengganu. Rakan karib mangsa Wan Hassan Wan Jaafar menyifatkan Allahyarham tiada musuh dan mudah didampingi. Arwah ni seorang yang ramah dengan orang. Dia mudah maknanya mendengar masalah-masalah pengadu-pengadu yang berjumpa dengan beliau lah, dengan arwah ni. Jadi arwah ni saya rasa memang tak ada musuh lah. Dalam pada itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri ACP K. Manoharan mengesahkan penemuan mayat tersebut. Siasatan awal mengklasifikasikan mangsa mati mengejut. Turut ditemui kunci kereta dalam poket kanan seluar milik mangsa. Sebelum ini, kereta milik mangsa ditinggalkan di hadapan loji air 1 Kuala Berang. Mayat mangsa ditemui 4 km dari lokasi keretanya. Siasatan polis sudah dijalankan, so saya mohonlah semua pihak jangan membuat sebarang spekulasi lah tentang kematian si mati ini sehinggalah postmortem selesai dan siasatan pun dilengkapkan. So siasatan masih dalam peringkat awal lagi. So kita belum lagi tahu sebab sebenarnya, tetapi siasatan telah pun dijalankan. Baik saja laporan polis tentang kehilangan orang dibuatlah. Pihaknya menerima laporan polis daripada isteri mangsa 15 Februari lalu apabila mangsa tidak pulang ke rumah selepas solat subuh hari yang sama. Kerajaan akan mengumumkan langkah mengawal aktiviti spekulasi hartanah yang disebabkan oleh pembelian rumah secara pukal dalam tempoh sebulan. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Abdul Rahman Dahlan berkata pihaknya kini sedang giat mengadakan perbincangan dengan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan REHDA bagi mendapatkan pandangan industri. Antara langkah yang akan diperkenal termasuk sekatan daripada segi jualan secara pukal kepada kumpulan atau individu dalam industri hartanah. Mungkin ada yang mengatakan tidak boleh lebih daripada 4 unit sekaligus. Ada yang mengatakan tak boleh lebih 5 dan 6. Jadi kita tengoklah nanti sama ada 4 unit sekaligus, 5 atau 6. Terpulang dengan perbincangan dengan REHDA dan juga Syarida dan pihak-pihak berkepentingan dalam industri ini. Kerajaan tidak bercadang menggubal akta bagi mengawal aktiviti pembelian rumah secara pukal, memandangkan Malaysia sebuah negara yang mengamalkan pasaran dan ekonomi bebas. Dato' Abdul Rahman bercakap selepas melancarkan kajian indeks pendapatan rumah oleh Sime Darby Property dengan kerjasama Universiti Melaya di Ibu Negara. Dalam pada itu, beliau memaklumkan program My Home yang memperuntukkan subsidi RM30,000 kepada pemohon yang layak akan diteruskan sehingga tahun depan. Malaysia bukan sahaja berjaya menarik aliran masuk pelaburan langsung asing FDI yang tinggi tahun lalu, malah pelaburan domestik juga kukuh. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata nilai pelaburan yang tinggi itu menggambarkan pelabur terus yakin terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Malaysia katanya tidak hanya bergantung kepada kemasukan FDI namun turut memberi penekanan terhadap pelaburan dalam negara. 24% dari segi angkanya 38.7 bilion ringgit.
iaitu tertinggi dalam sejarah negara kita. Ya. Tetapi kita bukan saja bergantung pada pelaburan asing, pelaburan dalam negara pun penting juga. Jadi MITI dan Medan Kerajaan Malaysia memberi penekanan yang sama kepada pelaburan-pelaburan tempatan dan juga pelaburan asing. Datuk Seri Mustafa yakin Malaysia mampu mengekalkan momentum kemasukan pelaburan yang tinggi tahun ini disokong persekitaran ekonomi yang bertambah baik. Beliau menjelaskannya kepada media selepas mengunjungi kompleks dagangan Petronas di Kertih, Terengganu. Hadir bersama pengurus Petronas Wilayah Timur Wan Muhammad Hasnan Abdullah. Keluaran dalam negara kasa KDNK Malaysia dijangka berkembang 5.4% tahun ini berbanding 4.7% tahun lepas. Pengarah Eksekutif RHB Research Institute Sdn Bhd, Lim Chi Sing, yakin momentum pertumbuhan yang kukuh pada suku keempat 2013 berterusan tahun ini. Lim berkata meskipun pelaburan hartanah dijangka sederhana tahun ini, pelaburan dalam sektor infrastruktur kekal tinggi. Sektor ekspor turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara tahun ini disokong pemulihan ekonomi di Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun. Beliau turut menjangkakan sasaran penurunan defisit negara pada 3.5% tahun ini mampu dicapai sekiranya kerajaan meneruskan langkah penjimatan. Deficit, if you look at fiscal deficit, is now down to 4% of GDP. The government's objective is to bring it down further to 3.5% of GDP in 2014, moving into a balanced budget situation by 2020. Lim ditemui selepas majlis menandatangani perkongsian strategik antara RHB Investment Bank dan firma broker utama di Taiwan, Sinopec Securities. Melalui perkongsian itu, pelanggan RHB Investment akan mempunyai akses kepada saham Taiwan, manakala Sinopec boleh memperkenalkan ekuiti ASEAN kepada pelanggan mereka. Pertumbuhan trafik penerbangan Malaysia tahun ini dijangka sederhana antara 9 hingga 10%, ekoran pembelian pesawat yang lebih rendah berbanding tahun lepas. Bagaimanapun menurut Maybank Investment Bank, pertumbuhan keluaran dalam negara kasa yang kukuh serta tahun melawat Malaysia 2014 akan menyokong pertumbuhan. Maybank Investment dalam nota kajiannya berkata pertumbuhan trafik penumpang di Malaysia tahun lalu mencatat pertumbuhan tertinggi di dunia dengan melonjak 18.4%. Industri penerbangan pula berjaya mencapai rekod 81% muatan penumpang tahun lalu, pertama kali melepasi paras 80%. Pertumbuhan trafik lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 2013 berkembang 19.1% tahun ke tahun kepada 47.5 juta penumpang, menjadikannya lapangan terbang paling pesat berkembang di dunia. Sebagai rakyat Malaysia, kita berbangga menunjukkan kepada dunia keindahan negara kita, senyuman mesra, keindahan pantai, khazanah warisan, rakyat yang bersatu padu. Bersempena tahun melawat Malaysia 2014, tunjukkan kepada dunia budi bahasa dan keramahan kita. Tunjukkan kepada dunia kita adalah tuan rumah yang paling sempurna. Produk Apiwear koleksi A Ikan, edaran menang glassware, merupakan produk dari negara Perancis. Kesemua set lengkap 8 keping ini didatangkan dalam pelbagai saiz dan ianya boleh dibeli dengan harga istimewa iaitu RM369 sahaja. Anda hanya perlu membayar sebanyak RM198 bagi saiz ekstra 5 liter. Produk ini boleh digunakan terus di atas dapur, di dalam ketuhan gelubang mikro dan di dalam oven. Wow! Menarik set ni. Mestilah produk craft kan, unik dan berkualiti. Kena dengan topik kita. HKK, Hari Kraft Kebangsaan. Wah, ada ukiran kayu, anyaman, songket, batik, seramik, aksesori. Ini baru sikit. Kita kena pergi ke HKK yang akan berlangsung dari 26 Februari hingga 10 Mac 2014 jam 10 pagi hingga 10 malam. Di Komplek Kraft Kuala Lumpur, Jalan Konleh. Datang ramai-ramai, baru seronok membeli belah. Betul tu. Sekarang ni pergi siap cepat, kita nak mula dah. Okey. Bukan okey. HKK. Bertemu kembali. Kes pembicaraan aktiviti keganasan di Sabah. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini diberitahu pada 15 hingga 21 Mac 2013
Pasukan Sektor A tidak melepaskan sebarang tembakan ketika berada di Kampung Tanjung Batu. Saksi ke-8 Komander VAT-69 DSP Hakmal Hawari memberitahu pihaknya hanya mendengar bunyi tembakan yang berkemungkinan dilepaskan pasukan lain yang turut berada di kawasan berkenaan ketika operasi pembersihan. DSP Hakmal juga menyatakan selepas pengeboman dan tembakan mortar dilancarkan di Kampung Tandur Lahadatu pada 5 Mac 2013, mereka bergabung dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM melakukan operasi pembersihan di kawasan tersebut. Beliau memberitahu pengeboman dilakukan pada pukul 9.30 pagi sebelum tembakan mortar dilancarkan pasukan mortar setengah jam kemudian pada hari tersebut. Ketika disoal Peguam Negara Tan Sri Gani Patail mengenai cara mereka memasuki kawasan tersebut untuk operasi pembersihan, DSP Hakmal memberitahu mereka memasuki kawasan tersebut dengan menaiki 8 kenderaan ATM iaitu Armored Personnel Carrier APC. Selepas pembersihan selesai, mereka diarah berundur dari kawasan tersebut dan kembali semula ke markas VAT-69 sebelum berangkat balik ke pangkalan di Ulu Kinta pada 23 Mac. Perbicaraan di hadapan Hakim Stephen Chung bersambung esok. Kawasan khas keselamatan Pantai Timur Sabah Eskom yang akan dikembangkan ke Sarawak hanya menekankan ancaman peringkat rendah. Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Zulkifli Mohammad Zain menegaskan tindakan pemimpin Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro MNLF Nur Miswari mengumumkan sendiri penubuhan Republik Mindanao tahun lalu boleh mewujudkan ancaman termasuk di Sarawak. We do not want anything to happen as what has happened in Lahadatu to happen again anywhere else. And we, the armed forces, do not want to be blamed that we have not looked into this kind of threat. And we are looking at it very, very seriously. Eskom di Sarawak juga tidak melibatkan aset utama Angkatan Tentera. Perluasan itu merupakan kaedah dan pendekatan baharu bagi memastikan kestabilan dan keselamatan negara serta rantau ini terus terjamin. Tan Sri Zulkifli menjelaskannya pada sidang media khas berkaitan Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia 2014. 1,000 syarikat industri pertahanan tempatan dan antarabangsa daripada 50 negara mengesahkan penyertaan pada Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA 2014 yang juga edisi ke-14. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata jumlah tersebut adalah tertinggi berbanding 850 peserta pameran pada 2012. Sebab itu pameran DSA tahun ini 4 hari daripada 14 hingga 17 April penting. Bukan sahaja untuk kita pastikan usaha untuk perkukuhkan industri negara dan juga meletakkan industri pertahanan di dalam aliran perdana merupakan satu agenda, tetapi kita lihat pasaran untuk industri ini bukan sahaja di negara kita tetapi di rantau ini khususnya di negara-negara ASEAN. DSA 2014 akan bermula daripada 14 hingga 17 April ini di PWTC. Negara-negara peserta akan memperkenalkan produk, bertukar pandangan dan teknologi, memupuk perkongsian dan memulakan kerjasama strategik dan bersinergi. Datuk Seri Hishamuddin berkata DSA 2010 berjaya menjana RM4.76 bilion dari segi peluang pelaburan, kontrak dan perjanjian persefahaman. Datuk Seri Hishamuddin bercakap kepada wartawan dalam satu sidang media khas di Kementerian Pertahanan di Ibu Negara.